Semayang dia ranking atas. Nabi Muhammad nak dapat semayang pun terpaksa Mi'raj untuk bertemu dengan Tuhan. Kita kadang-kadang salah faham. Semayang tak? Tak semayang. Puasa. Apa guna puasa? Tak apalah, dapat juga pahala. Sebenarnya dia seolah-olah tak dapat pahala tu. Sebab di hari akhirat nanti, amalan yang pertama disemak ialah semayang. Kalau semayang gagal, amalan yang lain tu dia kira dicampak balik kepada kita. Walaupun pahala dia ada dah, tapi dicampak balik. Jadi semayang ni tiket. Tiket yang paling besar, kalimah syahadah. Tiket yang kedua, semayang. Kalau semayang fardu gagal, yang lain-lain pun seolah-olah gagal. Sebab tu kena jaga semayang fardu ni. Jahat cara mana pun, semayang fardu kena jaga. Tak puasa, semayang. Okey? Tak semayang, puasa. Ini teruk. Tak semayang, tapi dia puasa. Puasa dia jaga. Satu kisah seorang wali Allah yang bernama Fudail. Fudail bin Iyad. Dia ni zaman mudanya dia kepala perompak. Dia suka menyamun kafilah-kafilah, rombongan-rombongan dagang ni. Jadi satu hari dia samun, dia dengan kumpulan perompak dia samun satu kafilah. Lepas tu orang yang dia samun ni tanya kepada perompak-perompak ni, kami ni dah kena rompak, kami nak tahu juga ketua perompak ni siapa dia. Kawan-kawan dia perompak ni cakap, ketua kami duduk seberang sungai. Dia buat apa seberang sungai? Dia tengah semayang. Ketua perompak tengah semayang. Dia perompak, tapi dia tengah semayang. Orang yang kena rompak ni semua heran. Sekarang tak masuk waktu lagi, kenapa dia semayang? Dia semayang sunat. Semayang sunat tu. Bukan kata fardu, semayang sunat pun dia buat. Hebat ketua rompak ni. Tu daripada tadi tengok kamu semua pakai duduk makan, dia tak main-main pun, dia tak makan lah. Dia tak makan, dia puasa. Sekarang bukan bulan Ramadan. Tak, dia puasa sunat. Dia ketua perompak ni, ketua penjahat. Puasa sunat, semayang sunat. Maksudnya yang wajib tentu dah beres lah. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia jadi wali Allah. Kalau dalam kitab-kitab tasawuf ni, nama Fudail bin Iyad ni satu nama besar lah. Sebab dia jaga semayang dari tu. Jadi kita ni jahat macam mana pun, semayang dia jaga. Itu cerita dah. Jadi sambung sikit kisah Fudail ni. Yang ni sebagai selingan lah. Masa dia nak meninggal dunia tu, dia pesan kepada isteri dia dan 2 orang anak perempuan dia. Kata, lepas aku mati nanti, kamu 3 orang ni pergi duduk dekat satu bukit, Bukit Khubaz. Pergi tunggu di sana. Dia lepas dia mati, dah ke bumi semua, isteri dengan 2 orang anak perempuan dia pergi tunggu di atas bukit tu lah. Tak tahu sebab apa nak tunggu ni. Rupa-rupanya masa mereka duduk di atas bukit ni, datang satu orang raja daripada negeri Yaman. Lalu singgah di bukit tu. Raja tadi pun heran. Tengok ada 3 orang perempuan. Dia pun tanya, apa tujuan duduk di sini? Dia pun beritahu lah, suami saya pesan sebelum mati hari tu, bila dah ke bumi dia, kami ni kena duduk atas bukit ni 3 orang. Jadi raja tu kata, suami dia ni mesti bukan sebarangan orang. Ini mesti wali Allah ni. Oleh sebab itu, saya nak ambil lah puteri kamu yang 2 orang ni, nak bagi kepada putra saya 2 orang. Raja ni dia ada anak 2 orang putra. Tak pasal-pasal yang anak Fudail 2 orang ni dapat kahwin dengan anak putra raja. Jadi Fudail ni dia dah dapat alamat dah. Lepas kematian dia nanti, apa akan jadi kepada anak isteri dia. Kita ambil contoh lah. Orang yang puasa tapi dia tak semayang, ataupun tak cukup semayang. Macam orang pergi haji. Contoh, kita siap duit. Dia ada siap duit nak beli barang-barang semasa di Mekah. Nak beli emas, nak beli celok, ni duit dia. Nak beli cincin, ni duit dia. Nak beli serban, ni duit dia. Nak beli apa-apa hadiah, ni duit dia. Siap duit. Tapi duit tiket tabung haji ni, dia tak siap. Bila sampai time orang nak pergi haji, duit dia tak cukup. Boleh tak dia pergi Mekah? Tak boleh. Boleh tak dia nak beli barang-barang di sana, sedangkan duit dia cukup nak beli barang-barang ni? Tak boleh juga. Sebab tiket dia abaikan. Semayang tu macam tu lah. Puasa jaga sungguh-sungguh. Tapi bila di hari akhirat nanti, kita nak dapatkan ganjaran puasa ni, tak boleh dapat. Sebab apa? Semayang tadi dah gagal dah.
tiket utama tu dah gagal. Satu contoh lagi macam kita nak pergi Bukit Merah, mandi manda di kawasan taman air tu. Kita dah siap duit di dalam tu nak beli makanan apa. Nak beli air 2 dah RM3. Nasi lemak 2 dah RM5, RM8. Siap duit RM8. Siap sungguh-sungguh. Malam puasa kan ni siap sungguh-sungguh. Tapi duit nak pas pintu masuk kita tak siap. Tak payahlah siap duit yang nak beli di dalam tu. Jadi bila kita pergi ke sana, boleh nak masuk dalam? Tak boleh. Walaupun duit nak beli nasi lemak dengan air tadi dah siap dah. Nak masuk dalam tak boleh, nak beli barang tu pun tak boleh. Jadi puasa dengan semayang ni macam tu juga. Bila semayang tak jaga, dia duk pertahan puasa sungguh-sungguh. Tapi semayang dia tak jaga. Di akhirat nanti jadi macam tu. Dia nak dapatkan ganjaran puasa ni balik, tak boleh. Sebab semayang tadi dia dah gagalkan. Jadi jawapannya, yang mana lebih baik? Satu orang yang puasa tapi tak semayang, ataupun satu orang yang semayang tapi tak puasa. Tentulah lebih baik lagi orang yang semayang tapi tak puasa.